Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pelajar-pelajar entrepreneur saya. So, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam chapter yang ketiga, bahagian kedua, pemilikan, perniagaan dan sistem sokongan. So, kita dah belajar pasal jenis-jenis perniagaan sebelum ni, iaitu perniagaan tunggal, perniagaan perkongsian, perniagaan syarikat yang ada sendirian berhad dan berhad, dan juga pasal yang lain-lain lah kan, perkoperasi. Okey, untuk menghabiskan chapter yang ketiga ni, ada sikit lagi saya membuat kepada dua bahagian, bahagian pertama dan bahagian kedua, supaya anda mengambil masa sedikit untuk memahami bahagian ataupun bab ketiga ni. Sebab pandangan saya, banyak benda yang kita jumpa pada bab yang ketiga ni, termasuk saya sendiri. So untuk yang kali ni kita lebih cara-cara pendaftaran. Saya tak akan berikan contoh borang-borang tu. Saya hanya menyampaikan jenis-jenis borang yang ada. Saya harap anda boleh find out sendiri borang-borang tu di internet. Okey, itu tugasan yang saya berikan untuk anda, supaya anda mencari sendiri borang-borang yang ada di luar sana, bagaimana kita nak buat pendaftaran. Tetapi guideline secara asasnya saya akan ceritakan dalam kelas sekarang ni. Okey, terima kasih pada Puan Fauziah binti Cik Mat atas slide ni. Macam sebelum ni saya menambah sedikit rasa saya convert dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, kita akan pergi terus kepada slide yang pertama tanpa membuang masa. Kita akan pergi prosedur pendaftaran pemilikan perniagaan. So kalau kita nak pendaftaran syarikat, tak ada tempat lain di Malaysia ni, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. So kat sanalah anda nak daftar syarikat persendirian ke, perkongsian ke, sendirian berhad dan sebagainya. Apa saja syarikat, kita kena pergi ke SSM. So di sana ada pegawai-pegawai yang hebat-hebat yang boleh membantu anda. Kalau mungkin anda tak faham dan sebagainya, saya rasa memang pegawai-pegawai di sana memang sangat-sangat baik hati dan budiman untuk membantu pelanggan mereka. Sebab kita membayar setahun beberapa puluh ringgit. Itu kalau syarikat enterprise, resources yang biasa-biasa. Kalau kita syarikat besar, lagi banyak kita bayar kepada kerajaan. Okey, pendaftaran tunggal dan perkongsian. Tunggal dan perkongsian. Pertama, larangan yang dikenakan terhadap penggunaan nama perkataan. Okey. National, ASEAN, Royal dan seangkatan dengannya tidak dibenarkan. Tak bolehlah Zaham Royal, Zaham ASEAN. Tak dibenarkan. Okey, ada yang lari-lari sikit kalau ikutkan tadi dah setting cun-cun, bila dia hantar dalam handphone dia lari juga. Okey, kedua, pemohon melengkapkan dan menghantar borang PNA 1A untuk mendaftar perniagaan. So borang ni saya rasa kita punya pendaftaran pun secara online. Awak boleh pergi ke laman web SSM. Kalau ikutkan SSM pun nak mudah sekarang ni, dia tak nak ada borang-borang, dia hanya secara online, isi pun secara online. Nanti boleh find out benda ni di laman web SSM. Pemohon hendaklah mengemukakan maklumat dan maklumat peribadi. Segala-gala maklumat lah, nama, nombor pendaftaran, IC dan sebagainya kena isi. Untuk perkongsian pula, semua maklumat rakan kongsi wajib isi. Dah kita kata kita perniagaan perkongsian, takkan kita nak tulis situ rakan kongsi kita rahsia kan? Tak boleh kan? Kalau kata syarikat saya ada 5 orang rakan kongsi, kita kena tuliskan ke 5 nama rakan kongsi kita. Okey. Saya ulang balik tadi, borang PNA 1A, yang saya harap betul lah borang tu tak lari kan. Kalau dia tak lari lah. Borang, kejap saya tengok. Yes, borang PNA 1A. So nanti awak boleh tengok di laman web SSM macam mana rupa borangnya. Saya tak tunjukkan contoh dalam slide saya ni. Saya berikan sebagai tugasan untuk anda. Okey, bersambung. Ketiga, untuk mendapatkan perakuan pendaftaran borang. Okey.
Sijil pendaftaran dikeluarkan dalam masa 7 hari setelah borang dihantar. Sijil ini mesti menunjukkan alamat. So banyak lari, minta maaf. Sijil ini mesti menunjukkan alamat perniagaan. Jika tidak, pemilik perniagaan akan dikenakan denda. Dalam kita punya tu memang kena letakkan kita punya alamat. Dia nak tahu kita berniaga dekat mana. Ataupun jika ada sebarang masalah, SSM akan postkan kepada alamat yang berkaitan. Okey lagi, pemohon hendaklah dibuat untuk memperbarui sijil setiap tahun menggunakan borang D. So kalau kita nak ubah apa? Ada perubahan, kita kena gunakan borang D. Kena ingat baliklah borang-borang yang saya cakap tadi. Kita dah sembang pasal borang PNA 1A. Okey, saya dah cerita pasal borang D. Alright. Kita teruskan borang B PNA 2. So dia banyak, kita kena study lah kan. Bagi pemilik yang ingin menukar sebarang maklumat dalam borang sebagai nama, alamat dan jenis perniagaan, mereka mesti mengisi borang B PNA 2 dan memaklumkan dalam masa 7 hari ia berlaku. Okey. Saya ulang balik bagi pemilik yang ingin menukar sebarang maklumat dalam borang A sebagai nama, alamat dan jenis perniagaan, mereka mesti mengisi borang B PNA 2 dan memaklumkan dalam masa 7 hari ia berlaku. Tak boleh suka-suka hati kita nak ubah, kita daftar, kita berniaga A, tiba-tiba kita buat B, C, D, E, F. So kalau kata ada penguasaan dan dia check kita telah salah guna kebenaran yang diberikan, naik lah. So kena ingat lah, anda kalau kata tiba-tiba mula anda nak berniaga mesin rumput, tiba-tiba anda ada idea berniaga lain pula. So kena ubah dalam borang yang disertakan. Jangan suka-suka hati lah. Perniagaan ni undang-undang kena ikut. Okey, itu kita cerita pasal pendaftaran perniagaan perseorangan dan juga perkongsian. Okey, bagaimana pula dengan syarikat? Okey, saya harap faham. Kita ada beberapa borang. So benda ni nanti sebagai tugasan anda kena cari borang-borang ni. Okey, pertama, memohon kebenaran untuk menggunakan nama perniagaan yang dicadangkan borang 13A. So ada borang lain pula tu. So kita nak buat nama, tak boleh suka-suka hati lah. Kita kena dapat kebenaran. Nak guna nama tu boleh tak boleh. Permohonan hendaklah dibuat untuk mencadangkan nama syarikat menggunakan borang 13A kepada pendaftar syarikat. Okey, nama yang dicadangkan mestilah 100% dalam ataupun bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 aksara. Janganlah termasuk perkataan terhad. Okey, jadi kalau kata dah nama tu, kalau kata nama bahasa Melayu jangan campur-campur kan. Tak dibenarkan. Dah diberitahu kat situ, kalau nak guna bahasa Inggeris sila gunakan bahasa Inggeris. Kalau kata nak gunakan bahasa Melayu, sila gunakan bahasa Melayu. And then seterusnya, kedua, sediakan dokumen berikut sebaik saja penubuhan nama syarikat yang diluluskan oleh pendaftar syarikat. So kita dah isi borang tadi, nak daftarkan nama syarikat, dah lulus, dan dokumen ini mesti dihantar dalam masa 3 bulan dari tarikh kelulusan. Maksudnya apa dokumen-dokumen yang berkaitan? Memorandum syarikat, dokumen yang akan memberitahu aktiviti syarikat dan kuasa dan batasan. So apa yang aktiviti syarikat? Aktiviti syarikat berniaga apa yang kita fikirkan untuk buat, itu kena ada dalam memorandum syarikat. Itu dalam dokumen-dokumen yang perlu dihantar dalam masa 3 bulan selepas nama syarikat kita diluluskan oleh pendaftar syarikat. Artikel associate, dokumen yang menggariskan dasar pengurusan dalaman dan hak dan tanggungjawab lembaga pengarah. Maksudnya tanggungjawab dan hak tu telah clear cut. Tak boleh suka-suka hati buat syarikat tu macam syarikat sendiri-sendiri. Dia ada tanggungjawab dia ada dia punya job function dia, kena follow apa yang kita dah setkan. Sebab tu dia ada garis dasar pengurusan dalaman. Okey, seterusnya apa lagi? Banyak lagi. Ada borang 6, pernyataan berkanun pematuhan semua peraturan. Ada borang 6. So yang ni tolong find out sendiri, saya hanya listkan sahaja. Borang 24, bentuk pecahan saham yang diperuntukkan. So seorang berapa persen
apa, kalau kita biasa tengok cerita penasihat 25% kan. So share tu dia dah declare awal-awal. Borang 44, pemberitahuan alamat pejabat berdaftar. Kena ada lah. Bila kita buka syarikat, kita kena ada pejabat. Jangan kata syarikat pejabat, tak ada kan. Itu syarikat, kita tak tahu nak namakan dia sebagai syarikat apa. Borang akuan berkanun 48A sebelum pelantikan pengarah ataupun penganjur. Lepas tu seterusnya, borang 49, penyataan butir-butir pengarah, pengurus dan setiausaha syarikat. So bila kita buka syarikat Sendirian Berhad, memang Sendirian Berhad memang berat lah. Banyak benda-benda yang kita nak fill up kan ni. Borang 9, akuan perbadanan dan pemohon mesti membayar jumlah pendaftaran pembayaran bergantung pada modal saham yang dibenarkan. So banyak dokumen-dokumen kalau kita nak buka syarikat Sendirian Berhad ataupun Berhad. So kita kena follow. Kita ada kena, kalau bila kita tengok tadi banyak borang kan. So kena ada checklist lah, borang mana yang kita perlu hantar. So kebiasaannya setahu saya mereka akan bekerjasama dengan syarikat yang membuat kerja-kerja ataupun konsultan yang membuat benda ni dah biasa. Jadi syarikat tu kita akan minta bantuan dia dengan bayaran yang kita persetujui untuk bantu kita bangun buka syarikat Sendirian Berhad kan. So ada kelebihan-kelebihan yang kita dah discuss sebelum ni. Ni cara kita nak buka syarikat. So kita dah lalui syarikat persendirian, perkongsian, dan kali ni adalah syarikat pula. Macam mana dia punya perjalanan. Okey, itu cara-cara kita nak buka syarikat. Habis saya harap kat situ clear. Bukan kita tak pergi dalam pun, just kita tahu borang-borang yang diperlukan. So kalau mungkin ada update benda ni, mungkin kita boleh semak dalam laman web SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, last, sistem sokongan keusahawanan. Kita ada keuangan, kita ada pemasaran, kita ada teknikal, kita ada latihan, kita ada kajian dan pembangunan. So mesti ada agensi-agensi yang berkaitan. So kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan sokongan keuangan. Kemudahan atau platform keuangan disediakan oleh institusi keuangan untuk pengusaha memulakan dan menjalankan perniagaan. Lepas tu, kemudahan ini membantu menumbuhkan kilang, membeli peralatan pejabat dan membeli mesin serta perolehan modal. So kita nak berniaga, tak ada modal kan. Kita nak buka kedai, nak sewa kedai, kita nak beli peralatan kedai kita ataupun kilang, mesin dan sebagainya. Tak ada modal lagi kan. Jadi memang kita kena minta sokongan keuangan. So kita tengok siapa yang boleh bantu kita. Yang pertama kita ada MARA, Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Raya. MARA, rakyat pula Majlis Amanah Raya. Apa yang dia boleh bagi pada kita? Memberi kemudahan dalam bentuk pinjaman dan peralatan kepada pengusaha SME, Small and Medium Size Enterprise, ataupun PKS, perusahaan kecil sederhana. So kita boleh minta, kita kena minta kepada MARA lah. Boleh pergi pejabat MARA ataupun pergi laman web MARA. Kadang-kadang bila dia keluar geran ni, kita kena cepat, cekap dan pantas, jangan terhegi-hegi untuk kita mendapatkan pinjaman daripada MARA. Okey, Bank Perdagangan. Berikan pinjaman yang diperuntukkan oleh Bank Negara Malaysia untuk diagih kepada yang berkelayakan. Saya rasa bank perdagangan ni, Maybank, banyaklah, Hong Leong Bank. So ada kawan-kawan kita pinjam dengan bank-bank perdagangan. Itu nama dia, Bank Perdagangan. So banyak kat Malaysia dah ada banyak sangat bank. So kita kena pandai-pandai cari bank mana yang tengok kita, mungkin kita punya paperwork kita bagus, mungkin kita punya business profile kita bagus, kita dapat pinjaman. Kalau kita bila kita nak buat pinjaman dengan bank, kita kena ada profile company. Barulah orang yakin apa kita punya projection 2-3 tahun akan datang. So benda ni penting paperwork penting. Kita tak boleh pergi bank, kita sembang beria, tak ada bukti hitam putih, bank pun tak nampak, cakap kosong je, cakap buat bimbang je, masalah
Okey, itu adalah sokongan kewangan. Ada lagi. Kita ada Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, BPIMB. So bila kita dah cerita benda-benda pasal bank ni banyak sebenarnya. Sebelum ni tak pernah dengar kan. Kita biasa dengar Maybank kan. Rupanya ada lagi Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, BPIMB, di mana memberi kredit kewangan untuk perniagaan industri. Sebab kita faham kadang-kadang kerajaan turunkan dana daripada orang kata bila dia buat buat perbelanjaan tahunan, dia akan beritahu turunkan dana untuk IKS sebanyak 10 juta. So dia akan bagikan duit ni kepada bank-bank yang ni lah kan. Okey, seterusnya kita ada MIDF, Malaysia Industrial Development Finance Berhad, memberi pembiayaan aset tetap kepada pengeluar di Malaysia. So kalau kita IKS, kita nak pergi mana? Kita kena tahu ke manakah platform yang kita nak pergi. Kita tak boleh salah tempat. Salah tempat nanti kita yang rugi. Kita ada Bank Pertanian Malaysia. Apa yang dibuat oleh Bank Pertanian Malaysia? Memberi bantuan dan peralatan kewangan untuk industri yang berkaitan dengan pertanian. So kalau kita nak buka kebun ke, nak buka ladang besar-besar, tempat tak ada tempat lain yang sesuai, kita kena pergi Bank Pertanian. So mereka pakar dengan masalah-masalah pertanian. Mereka tahu adakah kita ni betul-betul serius pasal pertanian. So kita pergi ke Bank Pertanian. Kalau kita datang dengan dengan bekalan yang cukup, insya-Allah kita dapat buat pinjaman. Itu adalah sokongan perniagaan dari segi kewangan. Okey, pemasaran. Okey. Usaha yang dilakukan untuk menembusi penjualan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Tujuan memberikan bantuan pemasaran adalah untuk membantu seorang pengusaha mengedarkan dan memasarkan produknya di dalam dan di luar negara. Marketing sangat penting. So, agensi apa yang boleh bantu kita? Kita kena tengok. Yang pertama adalah FAMA, Federal Agriculture Marketing Authority, atau FAMA, memasarkan hasil pertanian di dalam dan di luar negara kan. FAMA. Kita kena baik dengan orang FAMA lah. Lepas tu kita ada MATRAD, Malaysia External Trade Development Corporation, mendedahkan pengusaha kepada peluang perniagaan yang ada. Itu MATRAD. Kita ada MITI, Ministry of International Trade and Industry, mengendalikan urusan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri, teknologi tinggi, perlindungan alam sekitar, lokasi industri, sumber dan bidang lain. So ada lagi tak? Kita tengok Itu sahaja untuk pemasaran. So kita boleh terus kepada tiga orang kata FAMA, kita boleh pergi MATRAD dan kita pergi MITI. So, mungkin ada lagi yang saya tak masukkan ataupun sahabat saya tak masukkan, tapi so far tiga ni kita tahu rupanya ada tiga department ataupun orang kata bahagian yang kementerian yang orang kata menjaga bahagian marketing saja. So kalau kita usahawan, kita kena pergi ke tempat-tempat ni. Okey, bagaimana pula yang ketiga? Sokongan teknikal dan teknologi dapat menambah pengeluaran pengetahuan teknikal dengan mengikuti kursus pendidikan yang disediakan oleh beberapa agensi di Malaysia untuk mendedahkan pengusaha kepada kaedah pengeluaran terkini dan pengurusan yang sistematik untuk mengetahui kemajuan teknologi terkini dalam bidang pembuatan dan pengeluaran. So, kita kena tengok department agensi mana yang terlibat dari segi sokongan teknikal dan teknologi. Yang pertama adalah PORIM, Palm Oil Research Industry Malaysia. Kita faham palm oil dia akan fokus kepada kelapa sawit, membangunkan produk berkualiti dengan menggunakan kemajuan teknologi terkini. So kalau katalah kelapa sawit kita diserang penyakit X misteri, jadi PORIM ni lah antara agensi-agensi yang akan membantu para peladang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan. Kita ada FRIM, Forest Research Institute of Malaysia, menggalakkan pengurusan lestari dan penggunaan sumber hutan secara optimum dengan menjana pengetahuan dan teknologi melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi. So mereka ni dapat dana daripada kerajaan ataupun badan-badan kata syarikat-syarikat luar yang kaya raya nak tahu kajian-kajian terbaru, masalah-masalah, bagaimana penyelesaian. Kebiasaannya mereka yang kata agensi ni ada dana yang cukup untuk membuat kajian. Sebab tu mereka diletakkan di bawah technical dan technology support. Seterusnya MIMOS, Malaysian Institute of Microelectronic System, menggalakkan inovasi dalam teknologi maklumat, berusaha untuk menjadi pusat penyelidikan utama dalam teknologi terkini. So agensi ni yang berkaitan mengenai
technical dan teknologi. Kita ada PORIM, kita ada FRIM, kita ada MIMOS. So kita kena tahu kita nak ke mana. Kita masalah kelapa sawit, kita kena ke PORIM lah. Kalau kita ada masalah lain, ke tempat lain. So kita kena tahu setiap department ataupun agensi ni dia punya KPI, dia punya objektif berbeza. Kita tak boleh main belasah je. Kita kena study dulu. Okey, latihan pengurusan dan keusahawanan. Kita apa fungsi bahagian ni? Melatih usahawan untuk mendapat kemahiran yang diperlukan dalam bidang dan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang pengurusan. Pengurusan penting kita buka kedai, kita buka syarikat, kena ada pengurusan yang bagus, management. Kalau kata kita buat kerja bagus tapi management hancur, kadang-kadang lama-lama hancur juga kan. Dia kena datang selari. Okey, bina keyakinan pengusaha dan beri mereka semangat. So ini bahagian latihan pengurusan. So bila latihan pengurusan ada macam-macam, motivasi, technical term, banyaklah. So kita tengok agensi apa yang berkaitan MARA. Kalau kita tengok MARA ni, dia memain peranan yang sangat besar. So mungkin di bawah MARA ni ada yang bahagian duit, ada yang bahagian latihan, ada yang bahagian ni, banyak bahagian-bahagian. So kita kena pergi orang yang betul. Memberi latihan dan bimbingan kepada pengusaha perusahaan kecil dan sederhana supaya mereka berkemahiran tinggi dalam bidang yang diminati. So MARA memang dapat duit yang banyak daripada kerajaan untuk menjaga orang kata peniaga-peniaga Bumi Putra khususnya. Okey, kita ada MDEC, Malaysia Entrepreneur Development Centre, merancang dan melaksanakan program pembangunan keusahawanan seperti latihan pendidikan dan perundingan. So kebiasaannya MDEC ni dia banyak bahagian yang saya tahu. Ada bahagian yang memfokuskan untuk kita pergi kepada era digital. Sekarang ni kita nak berniaga, ada cara yang lama, tradisional, dan juga ada cara yang moden yang lebih menggunakan kaedah Facebook, Instagram dan sebagainya. So MDEC ni antara orang kata pemain utama dalam e-digital ni. So kita boleh pergi kursus di MDEC secara percuma. Sebab MDEC dapat duit daripada kerajaan, mereka akan sediakan pensyarah-pensyarah ataupun tenaga pengajar yang pakar untuk mengajar kita bagaimana kita nak menembusi pasaran luar melalui digital. Alright. Kita teruskan. Ada lagi tak? Kita ada SEDC, State Economic Development Corporation, untuk menyedia dan mempromosi pembangunan komersial di perindustrian sosioekonomi di negeri-negeri. So kalau kita faham kat sini, so setiap negeri ada dia punya masing-masing. Melaka ada dia punya State Economic Development Corporation, Selangor ada. Kalau ikutkan macam Pembangunan Kemajuan Ekonomi Negeri Selangor, PKNS. Macam Melaka, Pembangunan Ekonomi Melaka. Dia ada banyak, saya tak apa ingat, tapi memang yang selalu saya ingat PKNS. Melaka ada mungkin nama lain, di Terengganu ada nama lain, so dia ada banyak. Tapi dia lebih fokus kepada orang kata rakyat negeri masing-masing. Fokus dia membangunkan rakyat dalaman negeri itu masing-masing. Okey, kita ada NPC. Ni kalau biasa main KIK, saya dah lupa dah, KMK, itu penting kan, benda-benda yang bila kita sebut NPC ni adalah National Productivity Corporation, memberi latihan dan meningkatkan kualiti dan produktiviti, perkhidmatan, perundingan dan panduan dalam pengurusan kualiti menyeluruh, TQM. So ni kerja NPC dia memang kata melatih kata usahawan-usahawan ni bagaimana kita nak buat pengurusan secara mantap dan berkualiti. Okey, yang terakhir, kajian dan pembangunan. Penyelidikan dan analisis yang akan dilakukan meliputi tanggungjawab projek penyelidikan pemasaran dan penyelidikan teknologi, membantu pengusaha meningkatkan kecekapan, pencapaian teknologi, pengeluaran dan juga menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Okey, apa agensi yang berkaitan? MARDI, kita ada RRIM. Ada lagi tak? Okey, kita kisah satu Okey, MARDI melakukan penyelidikan mengenai hasil produk pertanian, meningkat kualiti produk pertanian dan menghasilkan benih baru untuk petani. Kalau kita tengok macam durian, kita ada Musang King, kita ada D24, kita kalau once kita jumpa kita tanam buah durian dan dia menghasilkan rupa yang baru, kita boleh daftarkan. Macam kita ada IOI. So baru saya tahu IOI ni rupanya ada seorang makcik yang mendaftarkan IOI. Saya dah lupa cerita dia. Tapi seorang makcik lah yang mendaftarkan IOI. Dia ada cerita dalam internet, saya dah lupa. So kalau awak rajin, carilah siapa yang mencipta. Boleh kata mencipta kata
mendapat nama IOI tu, bagaimana durian IOI tu mendapat nama. So boleh tengok, boleh Google dalam internet. Okey, kita ada RRIM, kita ada Rubber Research Institute Malaysia, menjalankan penyelidikan mengenai kualiti getah dan menghasilkan produk berasaskan getah baru. Sekarang kita getah statik, getah statik. Dia bukan pure getah, dia adalah campuran. Kita ada Palm Oil Board, MPOB, melakukan penyelidikan mengenai produk yang dihasilkan dari keluaran minyak sawit dan meningkatkan kualiti kelapa sawit. Kenapa kena ada Palm Oil Board ni? Sebab kita merupakan pengeluar minyak kelapa sawit terutama di dunia, salah satu kan. Jadi memang kena ada satu agensi yang menjaga, mengawal selia kualiti dan menghasilkan, orang kata, apa sahaja masalah yang dihadapi oleh kelapa sawit, dia akan settlekan. Dia akan buat research kat situ. Kita ada SIRIM. SIRIM yang paling penting lah. Fokus untuk mencari dan mengembangkan teknologi baru untuk membolehkan industri bergerak maju dalam rantai nilai. SIRIM ni kita faham lah, memang antara satu agensi yang kuat lah. Yang kuat. Okey, itu dah habis slide saya untuk bab ketiga bahagian kedua. Saya nak recap balik. So nanti awak boleh tengok balik apa yang saya sembangkan hari ni. So kita dah cerita tadi awal bagaimana kita nak daftarkan syarikat persendirian, perkongsian dan juga syarikat. So ada borang-borang yang saya sebutkan tadi. So kalau anda rasa berminat, ataupun apa yang saya sampaikan ni rasa ada lagi ni Cik Zaham tak cakap ni, so sila berjumpa dengan mereka yang lebih pakar. Saya hanya berikan anda kecetusan ataupun cecebis idea untuk anda pergi lebih jauh. Okey, yang saya nak pergi tadi yang bab kedua tadi, di mana kita ada 5 tadi. Sekejap saya patah balik. Okey, kita ada sistem sokongan keusahawanan ni penting. Kita kena ada kewangan. Macam tadi kita dah ceritakan, kita ada bank pertanian, kita ada bank komersial. Okey, pemasaran kita ada pharma, teknikal pun pharma juga. So banyak dia teknikal ni dia mengajar macam saya ulang balik, dia mengajar kita cara-cara yang betul. Dia tak boleh belasah je. Okey, latihan dia banyak. Kalau ikutkan dari segi latihan pula, dia banyak benda yang dia fokus latihan. Ada motivasi, ada cara pengurusan kita nak meningkatkan kita punya management ke arah yang lebih berkualiti. So ada banyak. So yang terakhir adalah kajian dan pembangunan. So SIRIM, macam kalau getah tadi dia ada dia punya agensi dia, kelapa sawit ada agensi dia, so banyak. So nanti kalau kata berminat mendalami bidang-bidang ni, silakan anda explore lebih mendalam. So slide ni ataupun video ni sekadar memberi anda sedikit idea. Kita faham bila kita nak jadi usahawan, sebenarnya kerajaan dah develop satu platform yang banyak, satu agensi yang banyak. Kita kena cari, kita kena explore, kita kena gali ke mana kita nak pergi. Kalau kita nak bahagian pertanian, ada kepakarannya. Kalau kita ada orang yang menjaganya, ada agensi yang menjaganya. Kalau kita bahagian kelapa sawit, ada bahagian-bahagian yang menjaganya. Kalau kita bahagian getah, ada yang menjaganya. So banyak di luar sana. Rupanya kerajaan menyediakan, orang kata, titik rujukan, tempat rujukan untuk kita kita memperbesarkan, kita memperhebatkan kita punya bidang keusahawanan yang untuk menjadikan kita lebih hebat dan berjaya. Okey, sekian sahaja slide saya ataupun video saya untuk bab ketiga bahagian kedua. Kita tinggal lagi 2 bab, iaitu nanti saya akan beritahu bab apa. Tinggal lagi 2 bab. So di mana kelemahan saya untuk video ni, maafkan saya. Saya masih lagi, orang kata, mengupgrade diri saya mengenai perniagaan ni. Sebab bila saya membentangkan dengan anda, rasa berminat pula. So sebenarnya banyak benda yang saya boleh explore. InsyaAllah saya akan meningkatkan pengetahuan saya dan meningkatkan, kata, knowledge saya mengenai benda ni, supaya kelas-kelas akan datang akan bersama dengan junior-junior awak akan menjadi lebih baik dan lebih menarik. Okey, maafkan saya sekali lagi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa dalam bab keempat dan bab yang terakhir, bab yang kelima. Assalamualaikum dan salam sejahtera.